Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dengan begitu committed, dengan begitu komprehensif lah, dengan izin dan begitu ramai. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan saya rasa kalau rakyat mendengarnya, pegawai-pegawai kerajaan mendengarnya, barangkali kecuali pegawai kerajaan yang mengetahui hal ini, menganggap betapa zalimnya kerajaan Malaysia sehingga sanggup memberi segala special treatment dengan izin, yang boleh menampakkan bahawa kerajaan tidak begitu prihatin dengan rakyat, manakala memberi pula keistimewaan khususnya kepada mereka-mereka yang terpilih. Bahkan disebut oleh Ketua Pembangkang, disokong oleh Yang Berhormat Gombak, dan juga Tumpat tidak terkecuali menyokong penuh. Saya akan beri sedikit penjelasan satu persatu supaya kita jelas bahawa yang dikatakan itu semuanya adalah tidak betul. Macam mana yang dikatakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang sebegitu hebat nampaknya tadi, boleh saya berani kata tidak betul? Sama ada ahli-ahli yang berhormat tidak memahaminya, atau ahli-ahli yang berhormat memahaminya tapi suka memesongnya supaya kelihatan betapa jahatnya kerajaan nasional, sehingga Indra Mahkota mengata macam mana kerajaan boleh mau seluduk dalam 2 hari terakhir satu rang undang-undang yang memberi keistimewaan kepada beberapa individu yang mana yang lainnya tidak boleh. Dan saya heran kerana Indra Mahkota ini dikatakan mempunyai kepakaran dalam bidang percukaian, tetapi bercakap begitu hambar sekali, begitu tidak mempunyai kelainan daripada yang lain. Saya boleh faham kalau pematang pauh kurang sikit sebab dia berhenti lama. Saya boleh faham Tumpat sebab dia tidak ada pengalaman dalam LHDN. Indra Mahkota satu hari menentang C2 kapal diesel. Hari ini seolah-olah menyokong pula subsidi diesel, seolah-olah, ya, tidak jelas. Begini, pertamanya yang berhormat, ahli yang berhormat, pertamanya mengenai bahasa ni. Bahasa ni, akta ini adalah dalam bahasa Inggeris, dibuat sebelum pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi yang memerlukan semua akta dibuat dalam bahasa Malaysia. Sebelum itu tidak. Salinan yang sahihnya ialah bahasa Inggeris. Salinan dan perkataan yang diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini adalah dalam bahasa Inggeris. Sekiranya kita mahu membuat pindaan, dibuatnya dalam bentuk bahasa Melayu, chapter 6, takkanlah tak tahu apa dia chapter 6. Tidak perlu kepada seorang pakar rujuk untuk mencari perkataan chapter 6 dalam bahasa Malaysia. Tetapi untuk mengelakkan pertikaian, kita guna perkataan Inggeris seperti mana yang diterima sebagai perkataan-perkataan dan sebagai salinan yang sahih. Kalau kita guna Kota Baru yang bahasa Melayu, semua perkataan boleh dipertikaikan, kerana perkataan-perkataan itu tidak pernah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia. Dan kita tahu special treatment tadi pun dah menjadi satu isu. Adakah dia layanan istimewa, layanan khas, layanan yang lain, layanan berbeza? Itu baru satu. Bayangkan, jadi kerajaan bukan memperkecilkan bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Ini keperluan undang-undang, tuntutan undang-undang. Kepong tahu, dia mengangguk kepala, dia tahu. Yang berhormat Kepong,
macam dia setuju dengan saya. Tapi tak apalah Kepung, ini nasib kita Kepung. Kadang-kadang mereka ni suka menggunakan perkara-perkara yang sepatutnya tidak menjadi isu. Peguam takkan tak tahu. Yang sahihnya, yang originalnya, yang diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini ialah bahasa Inggeris. Yang berhormat Menteri, sebab Kota Baru punya pasal lagi ya. Pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri lupa bahawa Akta Bahasa Kebangsaan dijanjikan kepada seluruh rakyat bahawa selepas 10 tahun merdeka semuanya akan dibuat dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Malaysia? Betul ya Berhormat, tidak ada orang nak mempertikaikan. Tetapi ia tidak menuntut akta-akta yang telah dibuat sebelum itu ditukar bahasa. Kita meminda akta yang dibuat sebelum itu. Kalau akta baru, okey Berhormat. Saya rasa tidak ada satu akta baru yang dibuat sejak pada tahun itu dalam bahasa Inggeris. English hanya satu salinan. Itu soal bahasa, kita tak perlu panjang. Soal yang kedua, saya Ketua Pembangkang saya selalu bagi laluan kepada dia semasa saya di Bank Negara. Tapi hari ini dia menunjukkan belang yang sukar untuk saya mengekalkan hormat saya kepada beliau. Pertamanya, apabila dibaca jawapan yang bertulis mengenai pertanyaannya, minta Perdana Menteri menyatakan terma-terma perjanjian kontrak perkhidmatan yang ditandatangani antara Petronas dan konsortium Petrofac. Dia kata ini jawapan dia baru dapat hari ini, panas-panas. Dan dibacanya, kontrak ini diberi kepada Kencana dan Sapura. Maka bersemangatlah. Dia ada diikuti pula yang oleh yang berhormat lain, seolah-olah mengikut-ngikut apa yang dikata oleh Ketua Pembangkang. Saya hanya mengharap sebenarnya Ketua Pembangkang baca jawapan itu dengan ikhlas. Kalau diizinkan, saya baca satu para saja yang berhormat, supaya kita umum tahu siapa yang cuba membelitkan isu, siapa yang tidak benar, siapa yang tidak telus. Cuba kita baca saja. Jawapannya seperti yang dinyatakan di dalam kenyataan media Petronas serta laporan-laporan akhbar, kontrak khidmat risiko RSC Medan Berantai, RSC pertama di Malaysia, telah dianugerahkan kepada Petrofac Energy Development Sdn Bhd. Ketua Pembangkang tak sebut langsung. Saya tak tahu, mungkin Gombak ada sebut sikit. Saya duduk dengar. Ketua Pembangkang tak sebut langsung. Yang diberi kepada Petrofac, anak syarikat kepada syarikat antarabangsa Petrofac daripada UK, serta Kencana Energy Sdn Bhd dan Sapura Energy Venture Sdn Bhd bagi aktiviti pembangunan dan pengeluaran minyak dan gas di Medan Berantai yang terletak 150 km di luar pantai Terengganu. Di bawah terma dan syarat yang ditetapkan, Petrofac akan menjadi pengendali utama Medan dengan pegangan 50% kepentingan equity, manakala baki 50% dikongsi secara sama rata oleh Kencana dan Sapura. Pemilihan dua syarikat-syarikat tempatan ini dibuat oleh Petrofac sendiri berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan, iaitu kepakaran teknikal huluan dan juga kedudukan keuangan yang mantap. Itu jawapannya. The least I expect dengan izin is to read the answer in proper context. I'm not expected too much dengan izin daripada Ketua Pembangkang, daripada memilih dua perkataan dan dikait pula dengan pengguna, dengan nama-nama, entah betul entah tidak. Pak Menteri, penjelasan sikit boleh? Boleh. Pak Menteri mengandaikan kat situ Ketua Pembangkang harus mengambil apa yang dicakap oleh Perdana Menteri itu 100% betul. Macam tadi katakanlah, syarikat itu dipilih dengan kriteria.
itu kenyataan dia. Melainkan kalau dia cakap ini mekanik pemilihan dia, ini tendernya, itu bolehlah kita pegang lagi. Ini dia memberi satu kesimpulan, kenyataan syarikat ini dipilih kononnya ikut kriteria-kriteria. Saya takkan percaya kalau tak ada perkara-perkara yang objektif yang boleh saya pegang. Dan saya tak, kalau peranan saya sebagai pembangkang, saya tak boleh ambil kesimpulan sebegitu. Ya, tidak ada penjelasan di situ yang patut kita pegang. Biar saya bagi jelas. Bagi saya jelas satu lagi, ya. Pertamanya, saya tidak mengharapkan ketua pembangkang menyokong sepenuhnya apa jawapan yang diberi. Saya tidak mengharap. Tapi sekurang-kurangnya bacalah. Be transparent. Can't you? Tak bolehkah pihak di belah sana menghayati sedikit keluhuran? Adakah terlalu banyak meminta untuk rakyat Malaysia memahami sebenarnya apa yang kita bincangkan dalam Dewan yang mulia ini? Tunggu dulu Tumpak. Tunggu dulu. Hari ini tak apa, kita jangan ke mana-mana lagi. Putrajaya, itu Putrajaya pula. Indra Mahkota jangan tinggal. Masih banyak agenda belum selesai. Okey. Balik pulau. Penyokong kuat ketua pembangkang. Sehingga lebih kuat dari Tumpak yang dahulunya champion dalam menyokong ketua pembangkang. Sekarang dah jatuh sikit. Balik pulau naik. Sebelum kita nak tuduh yang undang-undang ini disemaga dengan izin 2 hari untuk membantu kedua syarikat ini, tahukah yang ahli-ahli yang berhormat, 2 syarikat ini dengan kontrak yang diberikan ini tidak mendapat apa pun kelayakan dalam akta pidaan pendapatan petroleum ini? Tidak dapat. Tidak dapat. Dia masih tertakluk kepada akta pendapatan 1967 yang biasa-biasa. Kerana apa? Kerana dia sebagai kontraktor je. Bukannya dia pencari minyak. Dia pencari minyak tu yang dapatnya. Kalau Shell cari, Shell dapat. Kalau dia bagi kontraktor kepada siapa-siapa, hatta syarikat yang berhormat pun, yang berhormat tak dapat. Janganlah menuduh mereka yang tidak berdosa tu. Kalau mereka dapat tu tak apalah. Tak dapat apa pun. Tak kena mengena pun. Zalimnya pihak pembangkang. Betapa zalimnya pembangkang. Tumpak. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. 2 perkara. Pertamanya berkaitan dengan bahawa 2 syarikat ini tidak dapat apa-apa. Kecuali saya tidak faham. Sebab yang saya faham, dianya merujuk kepada tajuknya pun power to direct special treatment in the computation of income from petroleum operations in certain areas. Kemudiannya dalam 22A, gross income, adjusted income, statutory income, accessible income from petroleum operations umum. Tidak merujuk hanya kepada from upstream, the uppermost stream ke the upper stream ke, tak ada. Dia petroleum operation. Jadi saya bukan pakar undang-undang dan tak pernah terlibat dalam perniagaan minyak ini, mungkin tak faham, tapi Inggeris saya memahami ianya tidak khusus kepada hanya Petrofab itu sahaja dan tidak dapat memberi keuntungan kepada Sapura ataupun Kencana. Pertama. Keduanya, jawapan awal Yang Berhormat mengatakan bahawa kita tidak menyebut Kencana dan sebagainya. Saya fikir Gombak sebut ketiga-tiganya. Dan kemudian Yang Berhormat katakan bahawa yang kerajaan dan Petronas beri ini bukan kepada Kencana, bukan kepada Sapura Crash, tapi kepada Petrofab. Petrofab yang pilih. Kita semua tahulah, takkan Petrofab pergi seorang-seorang dia dapat projek tu. Seluruh dunia di Malaysia tahu.
Petrofab akan bawa ini belakang saya ni anak orang ini, syarikat ini. Ini the climate of business in Malaysia. Even though saya bukan dalam bidang ini, tapi kita faham bahawa tidaklah boleh kata kalau dibagi hanya kepada Petrofab tu syarikat antarabangsa dan Petrofab yang memilih anak syarikat lain untuk kontrak itu, bermakna yang syarikat Malaysia itu tidak terlibat langsung dan Petronas tak tahu langsung tentang adanya syarikat bernama Kencana, syarikat bernama Sapura Kreis itu agak susah untuk dipercayai, Yang Berhormat. Sekali boleh. Menteri, tak apa, nanti Indra Mahkota akan ada peluang lagi. Balik pulau boleh kot. Tadi singgung balik pulau ni. Indra Mahkota ada peluang lagi. Boleh saya jawab. Jangan. Balik pulau boleh kot. Lepas ni. Boleh. Boleh, tunggu dulu. Bagi saya jawab. Ya, tunggu Indra Mahkota pun duduk dulu. Ya. Pertamanya fakta ni kita kena sebut, Yang Berhormat. Saya tidak nak pertikai yang betul, yang tak betul. Itu Yang Berhormat sebagai pembangkang perlu memainkan peranan sebagai pembangkang. Yang saya pertikaikan ketelusan, cakaplah, ya. Itu satu. Yang keduanya, Yang Berhormat, akta ini sebenarnya hanya ingin mengurangkan cukai yang dikenakan kepada syarikat-syarikat huluan, yang dikenakan sebanyak 38%. Huluan 38%. Mengapa tinggi? Sebab yang lain-lain kita kenakan 25%, kerana minyak ni depleting resources dengan izin. Maka kita kenakanlah 38. Kalau kita kata pengecualian sekalipun, pengecualian daripada 38 kepada 25. Indra Mahkota cakap berapi-rapi macam tak kutip cukainya dengan... Sekarang tak berapi. Apa ni Indra Mahkota? Tak faham ke yang cukai 25% masih dikenakan? Yang hanya dibagi diskaun saja. 38 kepada 25%. Ada bidang-bidang yang kita promosikan, MSC umpamanya, yang tak perlu bayar cukai. Banyak lagi perdagangan kita bagi cukai, tak ada cukai 5 tahun, 10 tahun. Mengapa tidak ada masalah? Yang ini bukan dikecualikan. Daripada 38 kita turun kepada 25. Takkan tak faham, Pak Menteri. Indra Mahkota. Okey, terima kasih. Indra Mahkota. Saya tak mahu mengulangi perkara yang tak faham ke kita keliru, tak payah. Cuma saya nak tanya, saya nak tahu secara jujur lah. Saya rasa petang-petang ni kita tak payah guna dewan ni untuk berbahas benda yang tidak perlu. Ya? Saya nak tanya, apakah maksud yang nak disampaikan oleh Timbalan Menteri dengan layanan khas? Layanan khas. Saya nak ulas benda tu. Sebab dari segi peratusan dia 35 kepada 38 kepada 25, itu dari segi kadar tu kita boleh bincang kemudian sedikit. Tentang pendapatan larasan, pendapatan berkanun, itu boleh kita bincang kemudian. Pertama saya nak tahu apakah istilah maksud layanan khas. Itu dulu. Terima kasih. Menteri, sikit lanjutan lebih kurang sama. Sikit Menteri. Menteri, saya tadi dalam perbahasan saya minta Menteri jelaskan, kalau ikut 22A ni yang dia minta keistimewaan kan, layanan istimewa. Lepas tu di bawah 65C, bagi saya dalam kata biasa walaupun tak gunakan, istimewa juga. Kerana Menteri ada kuasa istimewa. Cuma dia tak panggil kat situ special power of the minister, tapi istimewa juga. Tapi di sini dikatakan dia panggil the Mr. May by statutory order exempt. Dia panggil exemption. Dia boleh bagi pengecualian. Tetapi yang buat Menteri, apa beza? Sini dah dapat istimewa dah, yalah. Tapi di sini Menteri perlu menjelaskan ini di Dewan. Tapi di bawah yang 22A ni tidak ada ruang langsung untuk kita nak, kerana kalau yang buat Menteri tengok perkataan-perkataan digunakan di dalam ini, perkataan-perkataan yang kuat sifatnya, final, konklusif. Itu perkara yang kita tengok nanti kita tak ada ruang langsung nak pikirkan apa kesahihannya itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat, ini dua-dua ada hubung kait lah. Dan dua-dua ni menepati intipati kepada rang undang-undang ini.
Bila saya jelaskan, dia harap kita lebih clear lah. Retorik selesai lah. Cuma saya nak kata tadi, Indra Mahkota sekarang bangkit, apa yang kita nak buat, jangan bincang petang-petang ni berbahas. Indra Mahkota dah bercakap setengah jam tadi, dah berbahas. Ahli-ahli yang berhormat lain dah hentam 3 jam setengah menunjukkan kerajaan zalim. Bila saya jawab, baru 10 minit. Jangan. Tak apa, itu tak apa. Okey, tak apa. Indra Mahkota, kita kena cakap super dengan kita bikin. Gentleman, Indra Mahkota. Okey, macam ni. Pertama, yang ketua pengarah ni, apa keistimewaan dia yang nak bagi ketua pengarah ni? Ketua pengarah ni tidak boleh melebihi menteri. Ketua pengarah ni, dia hanya bagi taksiran, definasi, macam mana nak kira pendapatan. Dia tidak boleh mengecualikan cukai sama sekali. Dia hanya boleh menetapkan kaedah-kaedah nak mengira. Kenapa sekarang ni kita sudah ada bagi ruang baru. Kalau ada orang mengusahakan medan minyak yang jauh pun tidak contiguous dengan izin, dia boleh mendapat pelepasan cukai. Jadi nak kena kira cara-cara dia macam mana. Ini ketua pengarah punya kerja lah. Takkan menteri yang nak buat macam tu. Itu pun perlu digazet. Takkanlah yang ketua pengarah buat nak kira ini pun nak dibentangkan di parlimen seperti mana yang menteri. Tunggu dulu Indra Mahkota, baru saya sekejap ini saya tak tahan dengan Indra Mahkota ni. Yang menteri itu yang cukainya. Sebab dalam akta pendapatan petroleum ini tidak ada mana-mana peruntukan sebelum ini untuk menteri mengecualikan daripada membayar 38 kepada 25. Tidak ada. Yang ada dalam akta pendapatan yang umum itu tidak terpakai kepada akta pendapatan petroleum ni. Indra Mahkota biar faham sikit. Tidak terpakai. Maka mesti ada peruntukan yang dibuat supaya menteri boleh kata, okey, 38 dah kita umum dasar, marginal fee 25%, boleh dilaksanakan. Itu saja. Tak ada pengecualian lain apa, tidak ada. Jadi yang diminta ni very specific, supaya menteri boleh kurang daripada 38 kepada 25, supaya ketua pengarah boleh cakap macam mana nak kira nak dapat 25% ni. Sepatutnya tak menjadi masalah sangat-sangat lah. Sepatutnya. Indra Mahkota. Terima kasih. Saya sebenarnya gini, yang mudah, isi kandungannya ialah untuk kesan akhir dia menurunkan cukai yang sepatutnya dibayar oleh syarikat-syarikat itu. Itu yang mustahak. Dan itu memang tujuan dia. Soal turun kadar berapa itu ditentukan kalau kuasa ni diberi kepada ketua pengarah. Dan kalau itulah maksud layanan khas yang dibentangkan pada hari ini, kesan akhirnya masih lagi untuk membolehkan syarikat ini membayar cukai lebih rendah daripada sepatutnya. Maksudnya motif dia adalah mengurangkan cukai. Yang allowance, pengiraan allowance cukai, allowance modal, allowance industri dan sebagainya, itu insentif yang juga boleh ditentukan oleh ketua pengarah. Dan kesannya juga sama, iaitu untuk mengurangkan cukai yang kena dibayar oleh syarikat ini. Itu motif dia. Dan persoalan kita satu hari ni petang. Sebab kita tanya kenapa layanan ni nak diberi pada syarikat ini. Itu Okey. Menteri, Menteri sikit-sikit ya. Sikit. Menteri. Di sini dikatakan juga, Menteri tolong jelaskan perkara ini kerana terlalu umum ya. Dikatakan di sini kuasa-kuasa tersebut power to direct special treatment in the computations of income ni from petroleum operation in certain cases. Amat umum. Menteri tolong jelaskan kes-kes yang macam mana. Kalau tidak, andaiannya itu ialah kes-kes yang bersifat ada apa kita pakai, ada salah apa yang sanksi. Jadi Menteri tolong jelaskan kes-kes yang macam mana, certain cases ini. Kerana tidak dijelaskan dalam uraian. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah spesifik dalam akta ni. Bila saya bentang tadi, saya dah spesifik. Apa dia kes-kesnya?